Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini, cikgu akan bincangkan dengan kamu latihan menjana kecemerlangan daripada bab 7. Bab 7. Ini latihan ini dari dalam buku teks matematik kamu. Kamu boleh buka buku teks matematik kamu, buka surat 141. Okey, kita bincangkan soalan daripada latihan menjana kecemerlangan. Okey, soalan yang pertama. Antara titik yang berikut, yang manakah mewakili A. Koordinat -3, 2. Okey, jadi kamu kena tahu macam mana nak baca koordinat daripada satakan test yang diberikan. Okey. Right. Jadi koordinat -3, 2. Jadi tengok di sini -3, 2 ni, -3 maksudnya nilai X dia adalah -3. Tengok paksi X, baca tengok koordinat -3. Kemudian tengok pula nilai Y dia sama dengan 2. 2 ni tengok paksi Y. 2 dekat sini. Jadi dia bersilang pada titik K. Jadi jawapan untuk 1A adalah titik K. Di mana koordinat titik K adalah -3, 2. Kemudian soalan B, koordinat 0,5. 0,5, X dia 0, Y dia 5, Y dia 5. Jadi jawapan dia adalah koordinat titik A. Okey. Dan C, koordinat 4, -2. Jadi nilai X dia 4. Nilai Y dia -2, -2 di sini. Dia bersilang pada titik H. Jadi koordinat H ini adalah 4, -2. Ini jawapan untuk C. Dan akhir sekali untuk D, koordinat 6, 8. Okey, 6, 8. Tengok koordinat 6, 8. Alright. Okey, pada 6, 8, nilai X dia 6 dan nilai Y dia 8. Y dia 8. Ya. Jadi di sini jawapan dia adalah titik D. Titik D ini adalah jawapan untuk D. Di mana koordinat titik D adalah 6, 8. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia tanya, jika titik K berada pada paksi X dan 4 unit ke kiri pada paksi Y, tentukan koordinat L yang berada 5 unit ke atas dari titik K. Untuk jawab soalan ini kamu kena faham lah. Kena faham di sini kalau dia kata titik K ni berada pada paksi X. Titik K ni berada betul-betul pada paksi X. Maksudnya nilai Y dia mesti kosong. Okey, titik K ni nilai Y dia mesti kosong sebab dia berada pada paksi X. Jadi nilai Y ni untuk titik K adalah kosong. Dan satu lagi dia kata titik K ni berada 4 unit ke kiri pada paksi Y. Daripada paksi Y, dia berada 4 unit ke kiri. Paksi Y bermula dengan kosong, kemudian dia berada 4 unit ke kiri. Maksudnya nilai X dia untuk titik K adalah -4. Jadi di sini kamu boleh buat kesimpulan bahawa koordinat untuk titik K adalah -4, 0. -4 nilai X dia dan 0 itu nilai Y dia. Okey, apabila kamu sudah tahu di mana koordinat titik K, jadi kamu kena tentukan pula koordinat L yang berada 5 unit ke atas dari titik K. Okey, daripada titik K, koordinat titik K adalah -4, 0. Kalau 5 unit ke atas, maksudnya koordinat titik L ini adalah bersamaan -5, 5. -4,5. Okey, -4,5. Sebab apa? 5, sebab 5 tu merujuk pada nilai Y dia. Y dia ke atas maksudnya positif 5 lah. Jadi dalam koordinat kita tulis koordinat L bersamaan dalam kurungan -4,5. Okey, itu jawapan nombor 2. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Okey, jika titik P, Q dan R masing-masing bergerak 2 unit ke selatan dan 1 unit ke timur. Okey, nyatakan kedudukan baharu titik-titik itu. Hitungkan jarak bagi kedudukan baharu PQ dan RQ. Okey, jadi untuk jawab soalan ini, alright, kita kena gerakkan lah. Gerakkan untuk cari kedudukan baru titik P yang kita boleh labelkan sebagai P prime dan kedudukan baru titik Q yang kita boleh labelkan sebagai Q prime dan kedudukan baru untuk titik R
yang kita boleh labelkan sebagai R prime. Jadi kena ingat untuk kedudukan kompas, okey, utara merujuk kepada atas, bergerak ke atas, dan selatan merujuk kepada pergerakan bawah. Dan barat merujuk pergerakan ke kiri, dan timur merujuk pergerakan ke kanan. Okey, jadi kita gerakkan dulu titik P ni, dia bergerak 2 unit ke selatan, maksudnya bergerak 2 unit ke bawah lah. 1, 2, kemudian bergerak 1 unit ke timur. 1 unit ke timur tu maksudnya ke kanan. Bergerak 1 unit ke kanan, jadi di sini. Okey, jadi jawapan dia nilai titik baru untuk P prime sama dengan di sini ini adalah koordinat dia adalah 62. Jadi 62. Okey, alright. Kemudian kita gerakkan pula titik Q. Q di sini. Sama juga kita gerakkan dia 2 unit arah selatan. Arah selatan merujuk ke arah bawah lah. So 1, 2, di sini 2, dan 1 unit ke timur merujuk ke kanan. Okey, so gerak 1 unit ke timur di sini. Dan di sini kedudukan titik Q prime, dan kamu kena baca koordinat di sini berapa. Ini sama dengan 3, -2. Jadi itu jawapan dia. Q prime sama dengan 3, -2. Okey, alright. Dan kemudian kita gerakkan pula titik R untuk mencari kedudukan baru titik R, iaitu R prime. Jadi bergerak ke bawah 2 unit, 1, 2, dan bergerak ke arah timur ataupun ke kanan 1 unit. Okey, ke sini. Jadi di sinilah kedudukan baru titik R prime, iaitu di sini koordinat dia adalah -3, 0. So, -3, 0. Okey, itu adalah jawapan untuk kedudukan baru bagi titik P, Q dan R yang kita labelkan sebagai P prime, Q prime dan R prime. Okey, seterusnya dia kata cari jarak kedudukan baru PQ dan RQ. Jadi macam mana nak cari jarak kedudukan baru PQ dan RQ? Okey, maksudnya kena cari jarak bagi P prime, Q prime. So cari jarak P prime, Q prime. Kita kena gunakan formula untuk cari jarak antara dua titik, iaitu formulanya adalah punca kuasa 2 dalam kurungan X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Itu adalah formula nak cari jarak antara dua titik. Jadi kita masukkan nilai-nilai itu dalam formula tersebut. Jadi P prime, Q prime, P prime akan jadi titik X1, Y1 dan Q prime akan jadi titik X2, Y2. Okey, jadi kita masukkan nilainya. Okey, nilai X2 sama dengan 3 tolak X1 sama dengan 6. So 3 tolak 6 kuasa 2 tambah, kemudian Y2 sama dengan -2. -2, kemudian tolak Y1 sama dengan 2. Okey, tolak 2 dan kuasa 2, dan jangan lupa ada punca kuasa 2. Kemudian kamu selesaikan 3 tolak 6 dapat -3, -3 kuasa 2 dapat 9 tambah, okey, -2 tolak 2 dapat -4, -4 kuasa 2 dapat 16. So 9 tambah 16 sama dengan punca kuasa 2, 9 tambah 16, 25. Punca kuasa 2 bagi 25 sama dengan 5. Okey, jadi jawapan dia adalah 5 unit. Okey, seterusnya kita cari pula jarak RQ. Maksudnya R prime, Q prime. So cari jarak R prime, Q prime. Gunakan formula yang sama juga, formula jarak antara dua titik, iaitu punca kuasa 2, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, kemudian kita masukkan nilai-nilai R prime dan Q prime dalam formula tersebut. Okey, jadi untuk jarak R prime, Q prime, titik R prime akan jadi X1, Y1 dan titik Q prime akan jadi X2, Y2. Jadi Q prime, okey, nilai kita masukkan nilai X2 dia sama dengan 3 tolak X1 dia adalah sama dengan -3. 3 tolak -3
kuasa 2 tambah Y2. Y2 sama dengan negatif 2 tolak Y1 sama dengan negatif 3. Negatif 2 tolak negatif 2 tolak Y1 nilai R dia kosong. Itu 2 tolak kosong. Dan kuasa 2 dan jangan lupa letak punca kuasa 2. Okey, jadi kita selesaikan 3 tolak dalam kurungan negatif 3 akan jadi 3 tambah 3 sama dengan 9. Jadi 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 dapat 81. 3 tolak dalam kurungan negatif 3 sama dengan 6. Okey, 6 kuasa 2 sama dengan 36 tambah negatif 2 tolak kosong jadi negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, jadi jawapan dia sama dengan punca kuasa 2, 36 tambah 4. Jadi punca kuasa 2 bagi 40. Okey, sama dengan. Okey, sekejap cikgu cari. Punca kuasa 2 bagi 40. Okey, sama dengan 6.32. 6.32 unit. Itu jawapan untuk jarak R prime Q prime. Okey, itu jawapan dia. Macam mana nak cari jarak. Ingat, untuk cari jarak antara dua titik, formulanya adalah punca kuasa 2 dalam kurungan X2 tolak X1 tutup kurungan kuasa 2, kemudian tambah dalam kurungan Y2 tolak Y1 tutup kurungan kuasa 2. Okey. Seterusnya kita tengok pula soalan nombor 4. Okey, ABCD ialah sebuah segi 4 sama sisi dengan A berada di koordinat 0,0 dan B koordinat B sama dengan negatif 5, 0. Hitung perimeter bagi segi 4 itu. Jadi ingat, untuk sebuah segi 4 sama sisi, kesemua sisinya mempunyai panjang yang sama. Jadi kita cari dulu apakah panjang sisi AB. Jadi panjang sisi AB sama dengan jarak AB sama dengan negatif 5 tolak 0 sama dengan negatif 5 lah. Maksudnya sama dengan 5 unit. Jarak AB sama dengan 5 unit. Okey, kalau jarak AB sama dengan 5 unit, maksudnya panjang AB pun sama 5 unit dan panjang sisi lain juga, panjang sisi BC, panjang sisi CD, juga adalah 5 unit. Jadi kita boleh cari perimeter untuk soalan nombor 4. Ingat, perimeter formula dia adalah hasil tambah ukuran sisi di luar bagi suatu bentuk. Maksudnya kamu kena tambahkan keempat-empat sisi bagi segi 4 sama sisi tersebut. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dapatlah jawapan sama dengan 20 unit persegi. Okey, itu jawapan untuk nombor 4. Okey. Jadi untuk kerja rumah kamu, cikgu nak kamu jawab soalan. Buat semula. Ini cikgu nombor 4 ni cikgu nak kamu buat. Cikgu nak kamu jawab soalan nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey, dalam buku latihan matematik kamu. Okey, boleh guna sama ada buku Maths 1, Maths 2 atau Maths 3. Salah satu daripada buku tu. Okey, tolong buat yang ini sebagai latihan kamu. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan kalau ada sebarang masalah soalan, bolehlah mesej cikgu melalui Telegram. Okey, terima kasih semua.